Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Fokus berita malam. Kesihatan emosi dan mental petugas Barisan Hadapan perlu diberi perhatian. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, isu tersebut bukan sahaja perlu dititik beratkan kepada pesakit, malah ia juga penting untuk petugas Barisan Hadapan. Emotional health and mental health issues, we should never underemphasize. It's a topic in which we have to start with our frontliners. And if you remember COVID-19, it is extremely stressful for all our frontliners. And I want to thank all our frontliners, right, that once in 100 years we face a pandemic like that. And despite the most stressful time, we did the profession proud. We did extremely well, extraordinarily well for Sarawak. Thank you very much for the COVID-19 sacrifices. Beliau berkata demikian semasa merasmikan seminar Hari Kaunseling Sedunia 2022 anjuran Unit Psikologi Kaunseling Hospital Umum Sarawak di Kuching pada Rabu. Ujarnya penganjuran seminar seperti ini dapat membantu petugas Barisan Hadapan untuk membangunkan keharmonian dan kesejahteraan dalam persekitaran kerja dengan mengamalkan pengurusan emosi yang intensif. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa pada tahun 2021, Sarawak menduduki tempat keempat tertinggi di Malaysia dalam isu kesihatan mental. I was told that the Sarawak ranked 4 highest in terms of mental health issue, especially depression, and that's why this month and this event is extremely important for us to tackle all these. Paparan seterusnya, Kerajaan Sarawak dalam usaha ke arah matlamat untuk mencapai liputan penuh air bersih bagi seluruh negeri ini. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, sehingga suku kedua 2022, liputan bekalan air keseluruhannya adalah pada 83.7% dengan liputan bekalan luar bandar pada liputan 67.2% dan liputan 99% untuk kawasan bandar. The Sarawak government has implemented various programs in order to achieve this goal, which include, as I mentioned earlier, the state water grid enhancement that addresses water stress areas while increasing water supply coverage, and of course off-grid system whereby we use Sarawak alternative water supply, in short SAWAS, program for inaccessible remote areas throughout Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan Borneo International Water and Wastewater Exhibition and Conference BWEC 2022 di Kuching pada Rabu. Jelasnya lagi, walaupun menghadapi cabaran terbesar dalam menyediakan bekalan air di seluruh Sarawak, Kerajaan Sarawak akan berusaha ke arah mencapai visi muktamad untuk mencapai liputan bekalan air 100%. Datuk Julaihi dalam pada itu menambah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, matlamat lain bagi industri air di Sarawak adalah bagi mendapat 100% liputan bekalan air menjelang tahun 2030, mengurangkan air bukan hasil kepada 25%, mengurangkan penggunaan air kepada 165 liter per kapita sehari dan mempunyai margin reserve air sebanyak 20%. Justru beliau berharap persidangan dan pameran ini dapat memberi manfaat kepada para peserta yang telah menghadiri BWEC 2022 selama 2 hari. Manakala di Sibu, Gabungan Parti Sarawak GPS mensasarkan untuk menawan kembali Parlimen Sibu pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Datuk Dr. Anwar Rapai memberitahu calon yang dipilih oleh GPS untuk diletakkan di Sibu pada PRU15 mesti berpotensi untuk merampas semula kerusi itu dari pembangkang. We cannot make this seat a traditionally lost seat. Enough is enough. This time, we have good chance to win P212. Jangan sekali-sekali lepas peluang tu. We must win P212.
Beliau berkata demikian pada sidang media Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Nangka di Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabor MUC pada Isnin. Katanya PBB Cawangan Nangka akan berusaha sedaya upaya untuk membantu GPS memenangi kerusi Sibu. Tegas beliau, ini termasuk bekerjasama dengan parti komponen lain untuk memastikan GPS dapat mengulangi kemenangan di kerusi Nangka semasa pilihan raya negeri yang lalu pada PRU ke-15 nanti. Kepaparan berikut. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul telah mengetuai lawatan pihak MBSB Bank ke Tegas Digital Village TDV Samajaya pada Rabu. Lawatan tersebut turut disertai beberapa pegawai Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Unit Perancang Ekonomi EPU. Bercakap kepada media, Dato' Abdullah memberitahu inisiatif sedemikian merupakan usaha di peringkat UKAS, Tegas dan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk memberi penjelasan dan penerangan secara am mengenai pelbagai perancangan pembangunan dan peluang pelaburan yang ada di Sarawak. Dari semasa ke semasa kami akan menerima kunjungan daripada pelbagai pihak, sama ada daripada pelabur yang berpotensi, yang berminat untuk datang ke Sarawak, termasuklah institusi-institusi kewangan yang ingin mengetahui tentang pelbagai potensial pelibatan mereka di Sarawak dari segi skim pinjaman dan sebagainya. Dan di sinilah seperti yang Amat Berhormat Premier dalam ucapan beliau baru-baru ini, bahawa pelibatan antara pelbagai agensi kerajaan dan juga wakil rakyat amat penting untuk sama-sama bekerjasama secara aktif dan proaktif untuk memastikan agenda pembangunan kerajaan dan agenda-agenda lain dapat diwar-warkan, dapat dikongsikan dengan berbagai pihak. Ujar Dato' Abdullah lagi, ia secara tidak langsung dapat melancarkan pelan pembangunan pemulihan ekonomi di Sarawak. Sementara itu, Ketua Pegawai Bendahari dan Pasaran Modal MBSB Bank Azrul Hazli Saleh yang pertama kali berkunjung ke TDV turut merakamkan rasa bangga dengan kewujudan organisasi dan infrastruktur yang diilhamkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg itu, yang mana diyakini memberi banyak manfaat kepada rakyat di Sarawak. Menurut beliau, ia adalah satu inisiatif yang cukup baik daripada Kerajaan Sarawak dalam membantu memperkembangkan industri-industri yang berasaskan teknologi dan digital. Kita nampak di sini banyak usaha-usaha inovasi digital involving Kerajaan Negeri Sarawak yang saya rasa dapat memberikan banyak impak dan manfaat kepada rakyat negeri Sarawak secara khususnya, dan kemungkinan juga MBSB boleh turut serta membantu dalam usaha-usaha mengembangkan lagi aktiviti-aktiviti perniagaan negeri Sarawak lah. Terdahulu, rombongan telah mendengar taklimat daripada pihak EPU mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan teras strategik untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk rekod, TDV menyediakan ruang bagi membantu usahawan untuk peningkatan dan pecutan dalam pertumbuhan perusahaan, pengkomersilan R&D, akses pasaran dan kemudahan pembiayaan, inovasi korporat dan peningkatan ekosistem serta sokongan harta intelek. Seni bina perkampungan inovasi serba moden tersebut berkonsepkan indeks bangunan hijau yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya serta memiliki ruang dalam dan luar yang luas. Seterusnya, Kuching Jazz Festival 2022 yang akan berlangsung pada 28 dan 29 Oktober ini bakal dimeriahkan dengan persembahan daripada barisan artis tempatan dan luar negara. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu berkata, selain daripada penyanyi terkenal Indonesia Afgan, festival itu nanti akan menampilkan beberapa artis tempatan dan luar negara termasuk dari Australia, Thailand, Indonesia dan juga Singapura. Together with him, we have this Hendrik Roting Sulu and Jasmine Band from Indonesia as well. And from our Malaysia side, we have Noreen Aziz. She's very popular in West Malaysia, of course. And from Thailand, Pomvit Hurit. Not easy to pronounce this. Yeah. And also we have from Australia, Freja Gabert, Dong Wong and Ak Royer from Singapore, Leong Safei from Malaysia,
Tanan from Malaysia. I believe he's Sarawakian. From Miri. From Miri, someone local. Yeah. And another two person from Malaysia, Ushara and Kaiden from Kuching. Yeah. Beliau berkata demikian dalam sidang media Kuching Jazz Festival 2022 di bangunan Baitul Makmur 2 pada Selasa. Turut hadir Pengurus Besar Hemisphere Corporation Sdn Bhd Mark Ferguson, Pengurus Besar Place Borneo Sdn Bhd Mona Abdul Manap dan Wakil daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Jesni Midu. Sementara itu, Mark Ferguson berkata setakat ini 500 tiket telah dijual melalui laman web rasmi festival tersebut iaitu www.kuchingjazz.com. Menurut beliau, pada tahun ini festival itu mensasarkan sejumlah 2,000 pengunjung dari luar dan dalam negara. Our target is to sell 1,000 tickets per day or have 1,000 audience per day, so total 2,000. So far we have reached about almost 500 as of last Friday. Perkembangan di Limbang. Penganjuran Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2022 amat bertepatan dalam meraihkan suasana sekarang yang semakin pulih selepas dilanda pandemik COVID-19. Bertemakan budaya bersatu melalui budaya pelancongan terus maju, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, penganjuran program ini juga bertujuan mengumpul ahli keluarga dan sahabat di dalam dan luar Limbang untuk mengingati asal-usul serta mempereratkan perpaduan yang telah sedia terjalin. Ini adalah program yang baik. Dan dengan program begini ini juga, inilah peluang Ketani untuk mengeratkan semula perpaduan, kesatuan, silaturahim. Inilah gunanya. Selain daripada kita berpesta, mengadakan program bermacam-macam aktiviti, bermacam-macam masakan, apatah lagi anak-anak kita, saudara Ketani yang lama dah balik kampung untuk melihat merasa semula masakan-masakan Ketani. Inilah masanya. Itu pun setahun sekali. Beliau berucap demikian bagi mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan merasmikan penangguhan Pesta Badudun dan Lumba Kerbau 2022 di Limbang pada Ahad. Dalam pada itu, beliau turut meminta rakyat di kawasan Limbang untuk terus menyokong gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Kita telah pun berjaya dalam penggal lepas. Alhamdulillah, memasukkan dalam perlembagaan persekutuan Perjanjian Malaysia 1963. Itu sudah kejayaan besar. Sejak 63, tahun 63 sampai baru-baru ini, baru tak ada dalam lembaga persekutuan dalam buku katanya ni perlembagaan persekutuan tentu ada menyebut Sarawak begini, ani tuntutan, ani yang sepatutnya ada, ani berapa belas perkara. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.